5 kesalahan vital bagi para pedagang dan pelabur yang baru nak terlibat dalam pasaran saham. Seringkali kita dengar orang mengeluh mengalami kerugian yang besar daripada pasaran saham. Apa sebabnya? Ramai je orang yang mampu jadi kaya raya hasil daripada keuntungan dalam pasaran saham. Jom kita bincangkan 5 kesalahan vital yang biasanya dilakukan oleh para pelabur dan pedagang yang baru ni. Kesalahan yang pertama adalah tidak mempunyai objektif pelaburan yang jelas. Kalau di luar sana, apakah pilihan yang kita ada? Kita mungkin ada buku kuning, buku biru yang mampu menawarkan pulangan sekitar 5 hingga 6% setahun, ataupun unit trust yang mungkin boleh menawarkan pulangan sekitar 10 hingga 15% setahun. Tetapi sebenarnya pasaran saham mampu memberikan pulangan yang lebih lumayan daripada itu. Jadi hari ini dengan pilihan-pilihan yang kita ada, sebenarnya kita tidak patut meletakkan satu target yang terlalu tinggi yang akhirnya akan membebankan diri kita sendiri. Apa kata kalau kita letak satu-satu target seperti 30% tahun ataupun 10% sebulan, yang sebenarnya cukup lumayan jika dibandingkan dengan pilihan-pilihan yang ada. Tetapi hari ini, apa masalah yang biasanya dilakukan oleh para pelabur yang baru terlibat dalam pasaran saham ni adalah mereka tidak tahu apa yang mereka mahukan. Kejap-kejap nak 10%, kejap-kejap nak 30%, tengok orang lain dapat 100%, dia pun nak ikut nak dapat 100%. Malah ada yang harap hari ni melabur, esok saham tu naik sampai 1000-2000%. Mana logiknya? Skim cepat kaya pun tak boleh nak bagi banyak macam tu tau. Jadi sebenarnya kita perlu jelas dengan matlamat pelaburan kita. Dan daripada matlamat pelaburan yang jelas ni, kita boleh mengatur strategi dan juga kaedah yang boleh menyebabkan kita mencapai target yang telah kita letakkan. Kesalahan yang kedua adalah memulakan pelaburan dengan jumlah modal yang besar. Secara logiknya, pelabur dan pedagang yang baru ni adalah ibarat seorang amatur, dan sebagai seorang amatur, kita sepatutnya menjangkakan akan membuat kesilapan yang sangat banyak, dan kesilapan-kesilapan ini akan menyebabkan kita akan mengalami kerugian demi kerugian daripada pasaran saham. Jadi kalau kita tahu pengalaman kita ni masih cetek, ilmu kita ni masih sikit, kenapa kita nak ambil risiko melabur dengan jumlah modal yang besar? Tidak salah sebenarnya untuk melabur dengan modal yang besar, tetapi kenapa kita perlu bayar yuran kebodohan kita, yuran pembelajaran kita dalam pasaran saham ni dengan jumlah yang besar? Kebiasaannya saya akan menganjurkan kepada para pelabur dan pedagang yang baru nak terlibat dalam pasaran saham ni untuk memulakan pelaburan dengan sekecil mungkin. Mungkin RM1,000 ataupun RM5,000 maksimum. Dan kita perlu anggap bahawa jumlah modal yang kecil ni adalah sebagai satu latihan kepada kita untuk memahirkan diri kita tentang pasaran saham dan merasai pengalaman jatuh dan naik harga saham yang kita beli. Jika sekiranya kita terus meletakkan jumlah pelaburan yang besar, saya takuti pelabur dan pedagang yang baru nak terlibat dalam pasaran saham ni akan mudah give up, kerana hasil simpanan ataupun hasil daripada perniagaan yang mereka perolehi telah hangus, telah hilang, dan ianya bukanlah satu jumlah yang kecil. Kesalahan yang ketiga adalah tidak mempunyai ilmu asas pelaburan. Saya percaya dunia pelaburan saham adalah satu dunia yang sangat asing bagi kebanyakan daripada kita. Mana tidaknya, jarang-jarang kita dengar orang yang menyambung pelajaran di pusat pengajian tinggi dalam bidang pelaburan saham. Malahan, jika kita lihat di sekeliling kita, jarang sekali kita dengar kerjaya seseorang yang terlibat secara langsung dengan pasaran saham. Jadi, untuk kita terlibat dalam dunia pelaburan saham ni, kita perlu ada ilmu asas berkenaan pelaburan saham ni, di mana kita perlu menguasai ilmu seperti fundamental analysis, technical analysis,
risk management dan lain-lain agar kita dapat meraih pulangan yang baik daripada pasaran saham dan juga meminimalkan risiko kerugian yang bakal kita perolehi. Selain daripada menghadiri seminar dan juga program-program berkenaan pelaburan saham, sebenarnya kita juga boleh mendapatkan ilmu berkenaan pelaburan saham daripada buku-buku, video-video yang ada di YouTube dan juga artikel-artikel yang ada di website maupun di blog-blog. Namun, ilmu pelaburan saham ni amatlah luas. Jadi, sebaiknya kita kena cari jalan bagaimana untuk shortcut semua ilmu yang luas ni untuk kita dapat menguasai ilmu berkenaan pelaburan saham dengan lebih cepat supaya kita dapat meraih pulangan yang baik dalam tempoh masa yang singkat. Kesalahan yang keempat adalah suka mengikut kata-kata orang. Dalam dunia teknologi yang serba canggih ini, pelbagai sumber yang boleh kita perolehi berkenaan pasaran saham. Sama ada daripada grup-grup Telegram maupun di website ataupun di blog. Namun, apabila terdapat terlalu banyak maklumat berkenaan pasaran saham ni, ianya akan mengundang suatu masalah yang kita panggil sebagai overloaded of information. Namun, sebagai pelabur dan pedagang yang bijak, kita seharusnya pandai untuk menapis maklumat-maklumat tersebut daripada sumber yang boleh dipercayai dan sah. Jangan sesekali kita membuat keputusan untuk membeli ataupun menjual saham berdasarkan saranan daripada sesiapa juga, sama ada remiser maupun penulis blog ataupun daripada mana-mana sumber sekalipun. Pelaburan adalah tanggungjawab kita sendiri. Kita sendiri yang sepatutnya menentukan keputusan pelaburan kita. Janganlah kita membuat keputusan berdasarkan buy call ataupun saranan daripada pihak-pihak yang sebenarnya cuba mengambil kesempatan untuk menaikkan harga saham yang dicanang-canangkan. Kesalahan yang kelima dan yang terakhir adalah tidak mempunyai sistem pengurusan risiko dan pengurusan wang yang baik. Apabila bercakap berkenaan pelaburan, kita tidak boleh lari daripada kebarangkalian untuk menghadapi kerugian. Kita kena tanya diri sendiri, berapakah risiko yang kita sanggup ambil? Dan adakah kita sanggup menghadapinya? Dengan ilmu pelaburan yang betul, seharusnya risiko pelaburan dapat diminimalkan dan potensi keuntungan dapat dimaksimalkan. Jangan sesekali melabur menggunakan wang bukan lebihan. Wang yang sepatutnya digunakan untuk pampers anak-anak, bayar sewa rumah, bayar komitmen kereta ataupun bayar segala hutang yang ada. Kerana jika kita melabur dengan menggunakan wang bukan lebihan ini, ditakuti ianya akan menambahkan tekanan kepada kita dalam membuat keputusan pelaburan yang baik. Sudah pasti, kita akan rasa terdesak untuk meraih pulangan yang tinggi dalam tempoh masa yang singkat. Melabur hanya menggunakan wang yang anda sanggup hilang. Itulah tadi 5 kesalahan vital yang biasanya dilakukan oleh pedagang dan pelabur yang baru nak berjinak-jinak di dalam dunia pelaburan saham. Apa yang saya kongsikan ni sebenarnya pengalaman yang saya telah lalui sendiri. Dan saya tidak mahu anda yang menonton video ini turut mengalami nasib yang sama. Saya doakan agar kita semua dihindari daripada kerugian yang sia-sia dan dapat memperoleh pulangan yang baik daripada pasaran saham supaya kita sama-sama dapat memajukan ekonomi diri, keluarga dan juga dapat membantu masyarakat sekeliling. Ingat, jangan lakukan 5 kesalahan tersebut.